Assalamualaikum dan salam sehati setiwa. Bersama saya Rohani Hamdan dalam Titik Sentuhan terus bertindak. Terima kasih kerana menonton rancangan kami. Malam ini kami akan paparkan kisah menanti Sinar Harapan Seri 2 dan isu Sampai Bila. Teruskan bersama kami setengah jam dari sekarang. Bayangkan jika seorang anak kecil terperangkap di dalam lift. Bagaimana keselamatan mereka? Dan bayangkan pula jika para penduduk terpaksa menggunakan tangga untuk naik dan turun, walhal mereka sepatutnya menggunakan perkhidmatan lift yang disediakan. Inilah yang harus dilalui oleh para penduduk di Pangsapuri Sri Perantau, Pelabuhan Klang, Selangor. Ikuti rintihan hati mereka bersama wartawan Rosnita Abu Hassan dalam Sampai Bila. Saksikan. Lift ni memang on off. Saya turun lepas, beli sayur, naik dah tak lepas. Sekejap elok, sekejap tak elok. Lepas tu lift sebelah, kalau lift sana rosak, lift sebelah ni pada dulu sampai sekarang memang tak pernah digunakan. Memang tak tahu, saya pun tak faham kenapa lift ni tak boleh digunakan. Daripada penduduk sendiri pun dah bagi tahu dah lebih daripada 3 tahun. Ada yang katakan 4 tahun. Tak selesai. Benda ni saya pernah refer pada pihak pegawai Urushada dengan wakil penduduk Sri Perantau. Okay, bila saya tanya berkenaan dengan lift ni, okay, saya cakap why, kenapa lift. Begitulah keluhan penduduk di Pangsapuri Sri Perantau, Pelabuhan Klang, Selangor atas kerosakan kemudahan lift yang dilalui mereka sejak beberapa tahun lalu. Penduduk mendakwa hanya satu unit sahaja yang beroperasi untuk kegunaan seharian mereka. Lebih mengecewakan, penduduk setiap kali lift diselenggara, mereka hanya mampu menggunakan kemudahan ini dalam tempoh yang singkat, tidak seperti mana yang diharapkan. Situasi sebegini kadangkala menguji kesabaran mereka. Lebih memeritkan apabila penduduk lebih banyak menggunakan tangga berbanding penggunaan lift. Walhal mereka lebih layak menggunakan kemudahan yang sepatutnya mereka perolehi. Nasib anak-anak kecil, ibu mengandung dan orang yang tidak upaya tidak terkecuali daripada terus bergelumang dengan masalah yang dihadapi ini. Justru aduan telah disuarakan kepada pihak bertanggungjawab bagi mendapatkan penjelasan dan tindakan sepatutnya. Namun masalah yang sama masih berlarutan seolah-olah tiada penyudahnya. Inilah yang kita hadapi. Kebanyakan masalah lift, kerosakan. Setahu saya sebelum ni pihak-pihak yang terdahulu ada pernah berjumpa kepada pihak PKNS, tapi jawapan dia macam hamba. Kalau lift sana rosak, lift sebelah ni pada dulu sampai sekarang memang tak pernah digunakan. Memang tak tahu, saya pun tak faham kenapa lift ni tak boleh digunakan. Persoalannya kenapa tak boleh digunakan. Sedangkan kalau rosak, terpaksalah kita orang ni naik tangga. Ada yang ibu-ibu, yang tua-tua, yang budak-budak, yang ibu mengandung pun naik, terpaksa ikut tangga. Itu masalah kita orang. Saya minta pihak-pihak PKS yang bertanggungjawab atas permasalahan isu lift ni cari jalan untuk menyelesaikan masalah berbangkit sejak bertahun-tahun. Hasil tinjauan kru Titik Sentuhan baru-baru ini mendapati lift di Pangsapuri ini berada dalam keadaan yang tidak sempurna. Butang kecemasan tidak berfungsi dengan baik. Sistem pendawaiannya juga boleh membahayakan pengguna. Lebih menyedihkan, keadaan lift ini seolah-olah tidak diselenggara dan tidak dikawal tahap keselesaan dan keselamatannya. Bimbang dan takut setiap kali terperangkap di dalam lift sentiasa menghantui penduduk. Malah hati semakin gusar setiap kali anak-anak mereka menggunakan lift ini. Bimbang berlaku kejadian yang tidak diingini ke atas mereka. Rasa takut, gementar, rasa macam dah nak mati kat dalam tu. Sesak nafas sebab saya tersangkut dalam lift 1 jam setengah. Saya tekan button tak berfungsi sebab pukul 1:30 malam.
balik daripada berniaga. So saya kopak sendiri lift tu, dia berbunyi, saya tekan, saya ambil batang paip, panggil anak, telefon, baru dia orang buka sendiri. Anak yang bukakan. Yang itu yang kita tak puas hati. Sebab kita beli dengan peruntukan kata lift okey. So sekarang kita macam dah lah tak seronok lah rasanya. Saya pernah tersangkut dalam lift. Saya pernah tersangkut dalam lift. Kebetulan saya, isteri dan anak, kebetulan saya ada dalam lift. So bila kami nak naik atas tingkat 7, so tiba-tiba kami tersangkut tengah-tengah. Nak tak nak saya terpaksa kopak pintu, gadaikan nyawa lah untuk keselamatan anak dan isteri. Kalau nak tunggukan kontraktor, belum kata sampai belum tentu lagi cukup time. Orang kata pakai on call. Mahu atau tidak, penduduk perlu berdepan dengan masalah ini selagi tiada penyelesaian yang diambil oleh pihak bertanggungjawab. Kami dimaklumkan Pangsapuri ini siap dibina sepenuhnya sejak 18 Mac 2004 yang lalu dan penduduk yang menghuni Pangsapuri ini kebanyakannya terdiri daripada penduduk yang berkeluarga. Apa yang diharapkan oleh penduduk di Pangsapuri Sri Perantau supaya pihak bertanggungjawab dapat menyelesaikan masalah kerosakan lift dengan segera? Penduduk memohon agar kedua-dua lift berfungsi untuk kegunaan harian mereka. Sampai bilakah penduduk harus menunggu? Inilah harapan daripada wakil blok di Pangsapuri Sri Perantau terhadap permasalahan ini. Mohon pihak yang berkenaan untuk memberi tindak balas tentang kekerapan lift kami rosak, dan kalau boleh kami minta merayu supaya kedua-dua buah lift akan berfungsi dengan baik dan berstatus yang sepatutnya mengikut piawaian yang telah ditetapkan. Selepas meninjau dan mendengar keluhan penduduk di Pangsapuri ini, kami panjangkan perkara ini kepada pihak Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS bagi mendapatkan jawapan. Tan aduan di Pangsapuri Sri Perantau, memang dari masa ke semasa kita menerima aduan daripada penduduk-penduduk dan juga pemilik di Pangsapuri Sri Perantau. Bukan sahaja masalah lift, tetapi masalah kebersihan, masalah penyelenggaraan dan sebagainya. Dan di PKNS kita ada satu sistem yang memantau bila aduan diterima dan juga bila aduan tersebut dilaksanakan. Berkaitan dengan peranan JKKP, pihak JKKP sebenarnya menjalankan siasatan secara tahunan untuk memperbaharui mesin angkut bagi setiap lift yang kita sediakan di sana. Dan pihak JKP telah buat lawatan baru-baru ini pada 12 Ogos 2015 ke 7 blok yang diselenggarai oleh PKNS, dan melalui maklum balas yang diterima mengatakan bahawa secara amnya keadaan lift di 7 blok di Sri Perantau dalam keadaan yang baik. Dan pihak JKKP juga memaklumkan bahawa keadaan lift di sana fenomena ataupun masalah vandalism tu terlalu tinggi, tetapi dari segi fungsi dan juga perkhidmatan yang diberikan kepada penduduk sana dalam keadaan yang baik lah. Kita telah mengadakan kontrak dengan syarikat penyedia lift di sana, di mana penyedia lift ini akan menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan secara bulanan, dan laporan bulanan tersebut akan diserahkan kepada PKNS, dan pihak penyedia lift akan mencadangkan apakah kerja-kerja pembaikan yang patut dibuat dari masa ke semasa. Dan penyedia lift ini akan memaklumkan kepada kita masalah-masalah ataupun kaedah bagaimana untuk memastikan lift tersebut berada dalam keadaan yang baik. Rumusannya, sikap tidak bertanggungjawab penduduk terhadap kemudahan awam di Pangsapuri ini juga perlu diberi perhatian. Sekiranya tiada persepakatan dalam menyelesaikan masalah ini, tidak mustahil penduduk akan berterusan menghadapi masalah yang sama. Dan pada tahun ini sehingga Ogos sahaja kita telah berbelanja lebih 150,000
Ya, ini bermakna maklum balas yang kita terima daripada syarikat penyedia lift yang membuat lawatan dan juga semakan setiap bulan, kita respon. Kita respon dan kita buat kerja-kerja baik pulih. Biasanya ya, masalah yang sangat serius yang berlaku adalah segi yang mana penduduk merosakkan call button, ya, di mana setiap lift tu ada call button di hadapan tu, ya. Jadi apabila dirosakkan akibat vandalism, setengahnya kita dapati melalui siasatan kita, ada individu yang tidak bertanggungjawab meletakkan mercun, ya, letak mercun dan mengakibatkan call button tidak dapat berfungsi dengan baik. Dan ada juga kita dapati berlaku kecurian, ya. Kita dapati kecurian pada kabel, ya, dan juga berlaku pintu lift tu dibuka dengan paksa, bila pintu lift dibuka dengan paksa akan berlaku kerosakan kepada alat-alat ganti di dalam lift tersebut. Penduduk juga perlu bekerjasama dalam menjaga kemudahan yang diberikan agar masalah kerusakan lift dapat dibendung bagi keselesaan penduduk Pangsapuri Sri Perantau. Rusnita Abu Hassan untuk Titik Sentuhan terus bertindak. Diharapkan semua pihak, sama ada penduduk mahupun pengurusan Pangsapuri Sri Perantau, dapat bersama-sama bermuafakat bagi memastikan kemudahan yang tersedia dalam keadaan yang baik. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Saudara, penderitaan adik Muhammad Afiq Muhammad Yusri yang kami siarkan dalam segmen Sentuhan Kasih minggu lalu telah mendapat pembelaan. Meskipun keadaan adik Muhammad Afiq tidak banyak berubah, namun bantuan yang diterima sedikit sebanyak dapat meringankan beban Muhammad Afiq sekeluarga. Terima kasih kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kini, adik Muhammad Afiq telah menerima sumbangan kerusi roda dan beberapa keperluan lain. Bersama wartawan Ahmad Muzaffaruddin Iskandar dalam Menanti Sinar Harapan Siri 2. Muhammad Afiq Muhammad Yusri berumur 15 tahun, antara remaja di Malaysia yang menghidap penyakit Fanconi Syndrome atau buah pinggang bocor. Akibat buah pinggangnya itu, darahnya dipenuhi asid dan matanya hampir 70% buta. Kini Afiq atau mesra dipanggil Yop oleh ahli keluarganya, hanya terbaring, tidak mampu untuk hidup seperti remaja lain seusianya. Selera makan juga semakin berkurangan, menambahkan lagi masalah kekurangan zat dalam badannya. Kami telah berkunjung ke rumahnya dekat Jalan Ipoh hujung bulan lepas bagi melihat sendiri keadaan remaja lelaki itu. Sejak kebelakangan yang dia sakit teruk lah, dia perubahan dia tu lain kan. Tak macam yang sudah-sudah. Yang sudah-sudah dia boleh naik tangga, turun tangga. Dan dia menggigit baju, menggigit kain dan dia boleh bercakap. Boleh memanggil, dia kenal orang. Jadi kelamaan dia jadi macam mata dia kabur. Jadi dia punya tenaga tu tak berapa kuat. Itulah sajalah yang saya tahu kan. Kalau saya ada dekat rumah, yang saya perhatikan dia lah. Kalau lain saya tak ada dekat rumah kan. Macam itulah. Jadi sejak kebelakangan ni, bawa ke Hospital Besar Kuala Lumpur. Di sana doktor mengesahkan macam dia punya buah pinggang dia tu dah tak berfungsi lah. Jadi dia suruh ibu dia bawa balik ke rumah kan. Jadi bawa balik lah. Alhamdulillah, setelah kisahnya disiarkan dalam program Titik Sentuhan tempoh hari, mendapat pelbagai reaksi positif dari semua pihak. Minggu lepas, kami sekali lagi berkunjung melawat Yop. Kunjungan kali ini, Yop telah mendapat bantuan segera dari pihak Mawib. Bantuan yang saya terima daripada pihak Baitul Mal, susu khas
susu khas, pampers dan kerusi roda. Mereka sekarang ni cuba sedaya upaya membantu keluarga saya. Dari semasa ke semasa dia orang akan datanglah menziarah dan melihat keadaan saya dan anak saya ni. Dari situ dia orang akan nilaikan. Sebenarnya barang yang dah diterima Afiq seperti susu Ensure, 4 tin, pampers, diapers 4 bungkus, tiup pemakanan pun 4 dan kursi roda lah. Kursi roda untuk yang gini macam mana? Boleh baring? Jenis, tak, kursi roda tu hanya untuk duduk lah. Baring tak boleh, untuk duduk saja. Dan bantuan kewangan lah, itu pun dalam proses lah sekarang. Masyarakat sekeliling juga semakin prihatin dengan keadaan Yop. Tidak kurang juga jiran tetangga yang datang melawat serta menghulurkan bantuan. Melihat keadaan Yop yang tidak banyak perubahan positif, bantuan yang diperoleh ini tidak mungkin dapat mengembalikan kehidupan yang ada sebelum ini. Namun sekurang-kurangnya ia dapat meringankan beban ayah dan ibunya. Ibu bapa mana yang sanggup melihat anak kesayangannya jadi begini? Walau apapun dugaan yang mendatang, mereka pasrah dan reda dengan ketentuan ilahi. Maka tiadalah jaminan bagi kita untuk menghirup udara esok hari. Namun, di setiap hembusan nafas, setiap denyut nadi Afiq, insan bernama ibu akan terus berhempas pulas memberikan yang terbaik buat anaknya. Bagi saya, dapat anak Muhammad Afiq ni memang satu anugerah daripada Allah lah. Lagi ujian buat kami sekeluarga suami isteri menghadapi macam mana nak menjaga dia, kan. Memang ujian lah, akan tabah mengharungi menjaga dia sehingga ke akhir hayat dia. Memang banyak daripada masyarakat lah, masyarakat ke, daripada individu ke, daripada orang keluarga, daripada orang kampung ni sendiri, orang Indonesia lah, kami orang Madura lah, dia pun semua simpati. Jadi malam tu kita ada bacaan Yasin dan tahlil lah. Kita sebagai orang Islam kan, kita memohon kepada Allah supaya Allah memberkati doa kita tadi tu kan. Itu semua kita terpulanglah kepada Allah yang Maha Berkuasa kan, dia yang menentukan kan baik buruknya kan, hidup ataupun mati di tangan dia. Jadi kita ni sebagai hamba dia, kita kena pasrah saja dan kita reda kalau terjadi apa-apa. Macam itulah kami satu keluarga reda lah kalau dikendaki ditakdirkan oleh Allah kan, kami reda. Harga sebuah pertolongan dan bantuan tidak mampu diungkap dengan kata-kata. Bagi keluarga ini, hanya penghargaan dan ucapan terima kasih setulus ikhlas yang mampu diberikan kepada seluruh masyarakat yang prihatin dan menghulurkan bantuan. Tiada kata yang mampu diucap selain budi yang akan dikenang selamanya. Terima kasih dan bersyukur kepada Allah SWT sebab terutama sekali kepada Mawib lah, membantu memberi keperluan Afiq ni, susu, pampers, susu roda dan tiup pemakanan dengan segera. Bantuan tu diberi dengan segera. Berbanyak terima kasih, bersyukur. Dan satu lagi, tak lupa juga kepada TV1 yang menyiarkan siaran tentang penderitaan Afiq, sakit Fanconi Syndrome ni. Ucapan terima kasih yang tak terhinggalah daripada kami sekeluarga. Sebenarnya saya pun tak tahu nak membalas lebih baik tuan-tuan semualah, terutama kepada
Ketua Pemuda UMNO Bahagian Batu, Cik Gulam Muzaffar banyak membantu saya, memberitahu kepada pihak Baitul Mal. Itulah semuanya lah. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Baitul Mal dan kepada ahli keluarga saya yang banyak memberi dorongan, sokongan, semangat bagi saya supaya jangan putus asa walaupun memiliki anak macam ni. Anak istimewa maksudnya. Itulah saya ucapkan ribuan terima kasih banyak kepada yang prihatin keadaan anak saya. Itulah. Semoga Allah membalas budi baik tuan-tuan semua. InsyaAllah. Amin. Saya ni bagi pihak cucu lah, bagi pihak anak saya kan, dan saya sebagai orang tua di ketua keluarga di rumah je lah. Saya berbanyak-banyak mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga lah kepada Jaib lah, Jabatan Agama Persekutuan, dan kepada Baitul Mal dan para pegawai dia dan kaki tangan, dan kepada AMnya, kepada RTM Radio dan Televisyen Malaysia yang sanggup datang kemari ke rumah pakcik ini dan mengambil butir-butir dan laporan sampai masukkan dalam episod dalam televisyen TV1 dan seluruh Malaysia ni dapat tahu. Jadi hati pakcik terharulah kepada orang ramai yang membagi galakan, sokongan daripada wang ringgit sedekah apa semuanya lah. Jadi pakcik ucapkan ribuan terima kasih lah kepada derma-derma, kepada edu-edu dan kepada orang perseorangan yang simpati kepada cucu ni lah. Itu sajalah yang pakcik boleh cakap lagi lah, yang lain tak boleh nak cakap apa lagi lah. Tahniah diucapkan kepada Mawib kerana keprihatinan mereka terhadap Muhammad Afiq. Besar maknanya bantuan yang diberikan kepada keluarga ini. Dalam menggarap tanggungjawab mentadbir amanah yang berat ini, diharap pihak Mawib terus menjalankan peranan mereka dalam membantu asnaf. Hanya yang tabah mampu memikul dugaan dari Sang Pencipta. Sekurang-kurangnya kita sebagai masyarakat dapat memainkan peranan, membantu dengan apa yang ada bagi meringankan beban ini. Diharapkan juga dengan bantuan yang sampai pada hari ini dapat memberi sinar harapan kepada Muhammad Afiq untuk meneruskan hidup, meskipun kenyataannya sangatlah pahit. Sentuhan kasih Ahmad Muzaffaruddin Iskandar untuk Titik Sentuhan terus bertindak. Diharapkan segala bantuan dan sumbangan yang diberikan kepada adik Muhammad Afiq dapat sedikit sebanyak meringankan beban beliau dan keluarganya. Sekian dulu paparan kami untuk malam ini. Bagi anda yang tidak berpeluang untuk menonton rancangan ini, anda bolehlah melayari laman web kami di myclick.rtm.gov.my atau memuat turun aplikasi RTM Mobile di telefon pintar anda. Untuk sebarang aduan dan permasalahan, anda bolehlah menghubungi nombor telefon yang tertera di kaca TV atau terus ke laman Facebook kami, Titik Sentuhan TV1. Kami dengar, kami kupas dan kami paparkan terus kepada anda. Sekian dulu dari saya, Rohani Hamdan untuk Titik Sentuhan terus bertindak. Assalamualaikum dan salam sehati setiwa.